Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini SK Sri Jelok telah mengadakan sesi ta'aruf pentadbir SK Sri Jelok dan Ibu Bapa tahun 1. Dan juga pada tahun ini merupakan tahun yang boleh dikatakan tahun yang istimewa kerana kita menyampaikan maklumat ini secara atas talian. Jadi saya harap kepada semua ibu bapa dapat mendengar taklimat ini dengan teliti dan dapatlah ambil nota yang sepatutnya untuk kita bekalkan kepada anak-anak nanti. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan Ustaz Syahrul Fahmi untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal afwan indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami merafakkan kesyukuran kepada-Mu pada pagi ini kerana telah mengizinkan kami berada di sini untuk program pada pagi ini. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini, anak didik kami akan menjadi pelajar yang cemerlang, terbilang, pelajar yang disegani dan dihormati, sama ada dalam aspek akademik maupun kurikulum. Seterusnya mampu melahirkan generasi pelajar yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan maklumat yang diberikan mengenai pada pagi ini dapat memandu murid kami ke arah kecemerlangan diri yang lebih gemilang. Dan jadikanlah murid-murid kami murid yang sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi pelajaran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syahrul Fahmi atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Baiklah, seterusnya sebelum saya menyerahkan majlis ini kepada pentadbir selepas ini, sebelum itu saya akan maklumkan tentatif untuk pagi ini. Yang pertama, selepas ini akan diadakan ucapan guru besar, ucapan penolong kanan pentadbiran, ucapan penolong kanan hal ehwal murid berkaitan dengan tata cara murid SK Sri Jelok. Kemudian ucapan penolong kanan petang melibatkan penilaian berasaskan bilik darjah, ucapan penolong kanan kurikulum, makluman disiplin yang akan disampaikan oleh Cikgu Wan Ahmad. Yang ke-9, taklimat sistem pengurusan murid yang akan disampaikan oleh Cikgu Basri. Dan yang ke-10, makluman buku teks yang akan disampaikan oleh Wan Muras. Saya rasa itu
secara jelas ya acara kita pada pagi ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan yang berusaha Puan Guru Besar, Puan Hajah Nuraini binti Surip untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati barisan pentadbiran Puan Syarimah binti Syarudin, PK Pentadbiran SK Sri Jelok, Puan Anita Yo Chailuan, PK Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SK Sri Jelok, Cik Fairuz Azmi bin Marza, Penolong Kanan Co-Curriculum SK Sri Jelok, Cik Jimmy bin Yusof, Penolong Kanan Petang, semua guru-guru guru-guru tahun 1 serta penyelaras tahun 1 SK Sri Jelok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis ta'aruf yang diadakan oleh barisan guru-guru tahun 1. Tahniah saya ucapkan. Okey. Saya nak buat dia mula. Okey. Sorry saya ulang sebab saya macam tak ready. Bismillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati barisan penolong kanan SK Sri Jelok, Puan Nur Syarimah binti Syarudin, PK Pentadbiran, Puan Anita Yo Chailuan, penolong kanan Hal Ehwal Murid, Cik Fairuz Azmi bin Marza, penolong kanan Co-Curriculum, dan Cik Jimmy Yusof, penolong kanan Petang. Penyelaras tahun 1 Puan Syifawati serta guru-guru tahun 1 tahun 2021 SK Sri Jelok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapa yang saya hormati, pada hari ini kita melalui satu lagi fasa baru dalam pentadbiran sekolah, di mana hari ini kita berjumpa dalam satu majlis ta'aruf yang dijalankan secara maya. Tidak seperti sebelumnya, kita dapat berjumpa bersua muka. Sepatutnya pada hari ini, pada hari pertama persekolahan, sekolah akan begitu meriah, suasana begitu meriah menyambut kehadiran anak-anak cilik tahun 1 bersama ibu bapa yang sangat teruja dengan pengalaman baru anak-anak mereka. Saya faham ada di antara anak-anak ini ialah anak pertama yang bersekolah. Bagi ibu bapa yang anaknya mungkin anak yang kedua, ketiga dan seterusnya, mungkin keterujaan itu sedikit menurun. Tetapi bagi ibu bapa yang anaknya pertama kali menghadiri ke sekolah, dihantar ke sekolah, akan terasa sangat teruja, ya. Tetapi suasana ini kita tak dapat lagi lihat ibu bapa merakam momen-momen indah anak-anak mereka ke sekolah, dan kami juga tidak berpeluang untuk mendengar tangisan anak-anak yang ditinggalkan oleh ibu bapa, yang terpaksa meninggalkan ibu bapa mereka dan masuk ke kelas hari ini. Jadi suasana itu sudah tiada. Apapun, kita perlu terus meneruskan perjalanan yang telah ditentukan. Apapun, kita perlu sentiasa positif dengan suasana sekarang dan berharap pandemik ini akan berakhir secepatnya. Okey, saya terus kepada
Pengenalan diri saya lupa untuk memperkenalkan diri saya. Saya Cikgu Nur Aini binti Haji Surif. Baru saja menerajui SK Sri Jeluk bermula daripada bulan 9 tahun 2020. Tak sempat lagi untuk bersama-sama anak-anak murid kerana bila saya datang PKP diumumkan sekali lagi. Apapun saya berharap akan dapat berjumpa dalam tempoh yang terdekat, insyaAllah. Okey, saya pergi ke pendaftaran tahun 1 2021. Tengok, saya suka untuk tepi slide seterusnya. Okey, saya suka ingin berkongsi falsafah pendidikan negara, falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu pendidikan di Malaysia adalah satu usaha ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Ini adalah falsafah pendidikan kebangsaan. Kita pergi ke slide seterusnya, iaitu ini adalah matlamat sekolah di mana visi kita ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Manakala misi kita ialah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Untuk nilai, kita mencuba memberi perasaan dihargai, hormat menghormati serta berkasih sayang. Saya percaya nilai ini akan dapat menjadikan anak-anak kita lebih lembut jiwanya, insyaAllah ya. Okey. Ini adalah hala tuju sekolah SK Sri Jeluk, iaitu pendidikan berkualiti dan kemenjadian murid. Selain daripada memastikan kita memberikan pendidikan berkualiti kepada anak-anak seroja, kita juga memastikan seiring dengan kemenjadian murid di mana akhlaknya dan sasiahnya adalah yang terpuji, insya-Allah. Okey. Bagi tahun ini, bermula daripada tahun lepas, beberapa cabaran dalam melaksanakan kurikulum berlaku. Banyak komen-komen daripada orang-orang awam berkenaan dengan tugas-tugas guru dan kerja-kerja yang perlu dilakukan oleh anak-anak mereka. Jadi, Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun mengenal pasti cabaran-cabaran dalam kita melaksanakan kurikulum tahun 2021, iaitu di peringkat sekolah rendah. Penguasaan literasi dan numerasi kemahiran asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Kita akan lihat di sini akan berlaku, sudah pun berlaku penurunan, pertambahan murid-murid yang tidak dapat menguasai literasi dan numerasi. Cabaran yang kedua ialah kesediaan murid untuk meneruskan persekolahan setelah terlalu lama berada di rumah. Dan yang ketiga, jurang pembelajaran di mana telah menjadi buah mulut ya, kualiti PDPR yang dijalankan oleh guru. Juga murid-murid dengan akses dan tanpa akses, maknanya murid-murid tidak mempunyai akses yang mencukupi untuk menjalankan pembelajaran PDPR. Peralihan tahap persekolahan, maaf saya. Okey, apakah cadangan penyelesaiannya? Iaitu di mana tahun 1, program transisi tahun 1 dijalankan. Pada tahun ini ada sedikit perbezaan di mana program transisi tahun 1 akan dijalankan selama 43 hari. Berbanding pada tahun sebelumnya, program ini dijalankan selama 2 minggu sahaja. Berlaku di tahun 2 ialah akan dijalankan pemulihan. Bagi prasekolah, minggu orientasi akan dijalankan minggu orientasi.
dan tahun 2 hingga 6 akan dijalankan program motivasi. Okey, ini akan diperincikan oleh penolong kanan kurikulum nanti, insyaAllah. Okey, saya terus kepada slide yang seterusnya, iaitu penjajaran baru kurikulum version 2000. Saya fokuskan kepada program transisi tahun 1 2021, di mana pada tahun ini ada perubahan yang dilakukan oleh pihak KPM, di mana kita menjalankan transisi tahun 1 selama 43 hari dengan 3 fasa, iaitu fasa 1, fasa persediaan daripada 21 Disember hingga 19 Januari, fasa penyesuaian daripada 20 Januari hari ini hingga 29 Januari, fasa kesediaan dari 1 Februari hingga 26 Mac nanti. Okey. Akan diperincikan nanti, insyaAllah. Okey, kita slide seterusnya, di mana dalam modul orientasi yang sepatutnya berjalan pada hari ini, pada 20 Januari hingga 29 Januari, di mana akan berlakunya rutin kelas, perbualan awal, aktiviti fizikal, aktiviti suai kenal, aktiviti pembelajaran dan rehat. Kemudian modul PDP akan berlaku dari 1 Februari hingga 29 Mac dengan mengumpulkan saya sihat dan saya selamat, saya dan nombor detektif alam hidup bersama. Okey, walaupun kita tak dapat jalankan seperti yang dirancang, tetapi saya percaya barisan guru-guru tahun 1 bersama penyelaras telah merancang bagi menggantikan kelas-kelas yang telah dirancangkan ini. Okey. Saya ingin berkongsi tentang data dapatan daripada murid tahun 1 2020. Ya, di mana pada akhir tahun 2020 kita telah mengesan seramai 24 orang murid masih gagal menguasai kemahiran membaca dan menulis bahasa Melayu. Okey. Jadi, apakah tindakan guru? Kami telah merancarkan satu program pemulihan, di mana program itu bernama Program Permataku, dilancarkan pada musim cuti sekolah baru-baru ini. Di mana prosesnya ialah kami mencari guru yang boleh membuat kerja sukarela, yang boleh mengajar secara sukarela sepanjang cuti sekolah. Sebelum tu kami mengenal pasti 24 murid ini dan membahagikan kepada guru-guru yang secara sukarela ingin membantu murid-murid ini. Kita juga melakukan perbincangan bersama ibu bapa murid untuk memaklumkan kepada mereka keadaan anak mereka dan bagi tujuan mendapatkan persetujuan. Kami juga menyediakan modul khas untuk program ini, dan kemudian pengajaran secara one-to-one dilaksanakan oleh guru yang dilantik bersama murid-murid secara atas talian. Akhir sekali, hadiah galakan untuk murid yang menunjukkan prestasi baik disediakan. Alhamdulillah, pengurangan daripada 24 orang itu berlaku. Apa yang kami ingin kongsikan sekali lagi berkenaan dengan data dapatan dari kajian soal selidik tahun 1 2021 yang bermula pada hari ini. Kami telah pun meminta ibu bapa mengisi Google Form bagi mengesan anak-anak tahap kemahiran anak-anak dalam literasi dan numerasi. Seramai 50 orang murid tidak menguasai kemahiran ini. Jadi, ini adalah cabaran untuk guru-guru pada tahun ini untuk menjalankan program-program bagi memastikan 50 orang murid ini jumlah ini dapat dikurangkan atau jumlah ini dapat disifarkan. Itu lebih baik. Okey? Jadi guru-guru akan menyahut cabaran ini dengan mewujudkan intervensi-intervensi bagi menyelesaikan masalah ini, insya-Allah. Okey, jadi
Tetapi apakah yang ibu bapa perlu lakukan bagi membantu permasalahan ini? Tolong berikan sokongan. Peka dengan perkembangan anak-anak. Kadang-kadang kita dapati ibu bapa pun tak tahu bila sampai hujung tahun anak-anak mereka masih belum boleh membaca dan mengira. Bantu bimbing anak-anak semasa di rumah. Memandangkan kita akan PDPR, akan menjalankan PDPR, ibu bapa memang memainkan peranan yang penting dalam memastikan mereka menjalankan, anak-anak ini menjalankan tanggungjawab yang diberikan. Ibu bapa jangan sekali-kali melepaskan semua tanggungjawab kepada guru semata-mata. Okey? Ambil tahu, ambil peduli dengan masalah anak-anak di sekolah. Sentiasa beri kerjasama dengan pihak sekolah sekiranya diminta. Dan sekiranya sesi bersemuka akan dibuka kelak, pastikan kehadiran anak-anak ke sekolah. Okey, jangan punting sebab punting itu adalah salah satu daripada punca-punca anak kita tidak dapat menguasai pelajaran di sekolah. Okey, apa yang penting ialah kerjasama di antara ibu bapa dengan guru yang berbaju biru itu, mewakili guru-guru di sini, dan kerjasama yang erat, yang baik akan dapat memastikan hasil yang baik. Guru tidak boleh bekerja sendiri dan ibu bapa tidak boleh meletakkan semua tanggungjawab kepada guru semata-mata untuk mewujudkan kejayaan anak-anak ini. Akhir sekali, saya ingin mengajak semua ibu bapa untuk melihat renungan ini. Anak-anak tidak dilahirkan terus berjaya, bahagia, pandai dan menang. Anak-anak juga tidak dilahirkan terus gagal, menderita, kecewa, jahil dan kalah. Tetapi anak-anak mempunyai potensi untuk mencapai kedua-duanya. Akhir sekali, untuk cemerlang, kecemerlangan akan tercipta apabila pelajar biasa daripada keluarga biasa dengan kecerdasan biasa, belajar di sekolah biasa, berusaha secara luar biasa. Untuk mendapat kejayaan besar, saya mesti korbankan banyak perkara kecil. Pada mulanya, semua perkara susah sebelum menjadi senang. Saya sudahi ucapan saya. Dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih diucapkan kepada Puan Guru Besar atas ucapan dan juga taklimat berkaitan dengan tahun 1. Jadi saya harap kepada semua ibu bapa bolehlah ambil catatan dan juga ingatan supaya anak-anak kita di rumah bila bersekolah nanti dapatlah hadir ke sekolah dengan suasana yang lebih baik. Baiklah, saya teruskan lagi majlis pada pagi ini untuk sesi yang seterusnya. Untuk itu saya mempersilakan Puan Nosha Halimah binti Syahrudin, penolong kanan pentadbiran, untuk menyampaikan taklimat berkaitan dengan transisi tahun 1. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nosha Halimah binti Syahrudin, Guru Penolong Kanan Kurikulum dan Pentadbiran SK Seri Jeluk. Sedikit butiran saya ingin mengucapkan selamat hadir kepada semua anak-anak tahun 1 sesi 2021 ke Sekolah Seri Jeluk. Selamat datang sekolah. Dengan ini, dengan tangan terbuka, kami menerima kehadiran anak-anak tahun 1 bagi sesi 2021 ke sekolah ini dengan penuh rasa syukur dan bergembira. Okey. Seterusnya, part saya pada pagi ini itu adalah sedikit biodata mengenai diri saya. Sebelum ini saya telah berkhidmat selama 24 tahun
dan saya rasa ibu bapa bolehlah membacanya, dan sehinggalah ke hari ini alhamdulillah masih diberi kesihatan yang baik untuk saya meneruskan khidmat bakti sebagai seorang guru dengan profil saya sekarang sebagai penekanan pentadbiran di SK Seri Jeluk. Okey. Terusnya saya ingin menyampaikan sedikit tambahan daripada apa yang telah Puan Hajah Nuraini bentangkan tadi, iaitu tentang program transisi 2.0 yang diselaraskan oleh semua negeri di seluruh Malaysia. Baiklah, sedikit pengenalan mengenai program transisi. Okey, pengenalan bagi program transisi. Program transisi tahun 2021 merupakan program yang dirangka khas oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi mendapat satu perubahan untuk murid-murid tahun 1 menyediakan dan menyesuaikan diri untuk membina keyakinan diri di sekolah rendah. Ia merupakan satu fasa peralihan daripada sekolah yang preschool, iaitu sekolah prasekolah, kepada sekolah formal yang bermula pada tahun 1. Program ini dirangka dengan mengambil masa, mengambil kira semua kandungan standard persekolahan kebangsaan KSPK dan kurikulum sekolah rendah KSSR. Ianya memberi penekanan atau dari segi aspek sosial emosi, kognitif dan fizikal murid. Program ini diharap dapat membantu murid dari pelbagai latar belakang, pengalaman, pembelajaran dan perkembangan sosio emosi untuk memulakan proses pembelajaran seterusnya di sesi tahun 1 bagi mencapaikan perkembangan dan pencapaian yang hampir sama. Okey, seterusnya objektif ya. Objektif program transisi tahun 1 pada tahun ini adalah menyesuaikan murid, agar program ini dapat menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah. Okey, sepatutnya memanglah secara bersemuka. Ini adalah objektif yang dirangka oleh KPM kepada murid-murid tahun 1 apabila mereka masuk daripada hari pertama persekolahan sehinggalah ke 43 hari yang telah disampaikan oleh Puan Guru Besar tadi. Jadi untuk proses menyesuaikan murid dengan persekitaran sekolah, di samping untuk menjalinkan hubungan di antara murid dengan rakan sebaya dan juga guru, selain daripada itu objektifnya adalah untuk meningkatkan keyakinan murid dan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial dalam pembelajaran. Dan objektif yang terakhir ialah menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai pembelajaran yang baik. Okey, seterusnya. Okey, fasa transisi tadi juga Puan Guru Besar telah menerangkan kita mempunyai 3 fasa pada tahun ini. Fasa persediaan ini bermula daripada 11 Januari sehinggalah 19 Januari semalam. Ini adalah fasa bagi pihak sekolah menyediakan, merangka dan membentuk jawatankuasa bagi menjalankan program transisi. Dan pada hari ini bermulalah hari pertama, iaitu fasa penyesuaian yang akan berlangsung selama 8 hari, iaitu bermula daripada 20 hari bulan 1 sehinggalah 29 hari bulan 1 2021. Inilah fasa yang di mana murid-murid kena menghadapi fasa persediaan untuk berada di sekolah. Walau bagaimanapun tiada sesi bersemuka di sekolah, maka pada mulai hari ini guru-guru akan membekalkan murid-murid dengan tayangan-tayangan video dan juga bagi memperkenalkan murid-murid tentang apa yang ada di sekolah supaya dapat ditonton oleh murid-murid di rumah. Okey, seterusnya adalah fasa ketiga, iaitu fasa kesediaan ya. Fasa kesediaan okey, akan bermula sekiranya ada rezeki kita habis PKP, maka murid-murid semua akan masuk ke sekolah seperti biasa untuk sesi bersemuka. Maka mulai 1 Februari sehinggalah pada 26 Mac 2021, murid-murid akan didedahkan dengan program-program aktiviti-aktiviti yang telah dirancang untuk murid-murid sama-sama menghadapi fasa kesediaan berada di sekolah mengikut modul transisi yang telah ditetapkan, dan modul ini perlulah dimiliki oleh setiap murid.
Jadi untuk fasa kesediaan ini, pihak sekolah akan memaklumkan, guru-guru kelas akan memaklumkan melalui WhatsApp guru kelas bagaimana untuk kami mengedarkan modul transisi yang harus bermula pada 1 Februari. Kita tunggu kepada arahan kementerian seterusnya. Jika sekolah dibuka, murid-murid boleh menjalankannya secara teratur di dalam bilik darjah dan bersemuka dengan semua guru-guru mata pelajaran untuk menjalankan modul transisi tahun 1. Baik, itulah yang ingin saya sampaikan mengenai fasa bermula daripada hari ini, hari pertama sehinggalah hari ke-43, semua murid tahun 1 akan mengikuti apa sahaja aktiviti ataupun tayangan yang akan dipost melalui grup WhatsApp guru-guru kelas masing-masing. Jadi untuk itu suka saya untuk menerangkan mengenai peranan dan tanggungjawab ibu bapa. Peranan dan tanggungjawab ibu bapa yang berada bersama-sama dengan murid di rumah, memandangkan kita tiada lagi sesi bersemuka di sekolah. Sesi fasa permulaan, persediaan, fasa kesediaan dan juga fasa kesediaan murid ini telah disampaikan oleh guru besar. Jadi saya terus kepada peranan dan tanggungjawab ibu bapa. Okey, peranan dan tanggungjawab ibu bapa. Sebagai ibu bapa dan juga penjaga murid-murid tahun 1 anak-anak anda, maka sangatlah besar tanggungjawab anda dan pihak sekolah. Kami sangat-sangat berharap agar ibu bapa dapat memainkan peranan anda sebagai ibu bapa di rumah untuk memberi dan menyesuaikan, menyediakan apa sahaja keperluan mental, sosio, emosi dan juga fizikal anak-anak anda di rumah. Peranan ibu bapa untuk memberi kesediaan, menggalakkan anak-anak supaya join di dalam kelas WhatsApp yang telah ditubuhkan, supaya anak-anak mula masuk ke dalam grup WhatsApp dan cuba membaca, cuba mendengar apa yang hendak disampaikan oleh guru-guru. Ini amat penting kepada fasa kesediaan yang bermula daripada hari ini. Seterusnya, diharap juga ibu bapa dapat memberi dorongan dan gambaran positif tentang pembelajaran tahun 1 di sekolah. Cubalah tuan-tuan dan puan-puan gambarkan betapa seronoknya berada di dalam sebuah bilik darjah yang mempunyai 30 hingga 35 orang kawan-kawan di dalam kelas masing-masing, supaya anak akan teruja untuk kembali, untuk hadir ke sekolah apabila sekolah dibuka nanti. Seterusnya, peranan ibu bapa, kami sangat berharap agar ibu bapa dapat memerhati tingkah laku dan perkembangan pembelajaran anak-anak secara berterusan di rumah, sama ada sekolah telah dibuka ataupun masih secara maya begini. Ibu bapa perlulah sentiasa mengambil tahu, sentiasa memerhati perkembangan anak-anak. Jangan biarkan anak kita leka dengan pelbagai aktiviti yang tidak berfaedah, kerana sesi persekolahan 2021 telah pun bermula. Seterusnya, langkah yang keempat, peranan ibu bapa, kami sangat memohon agar ibu bapa dapat membantu meningkatkan keyakinan dalam anak-anak dalam pembelajaran daripada semasa ke semasa. Nanti akan ada sesi di mana murid-murid diminta untuk memperkenalkan diri di dalam kelas. Jadi di sini peranan ibu bapa, cubalah bimbing anak-anak anda supaya dapat memperkenalkan diri dengan baik melalui sesi rakaman, dan kita akan masukkan ke dalam grup WhatsApp supaya dapat memperkenalkan diri dan berkenalan dengan kawan-kawan yang lain. Ini adalah satu fasa menyediakan murid untuk berada di dalam sesi persekolahan yang sebenar nanti. Seterusnya, kita juga akan menggalakkan ibu bapa agar mengadakan interaksi dengan guru-guru, sentiasa dapat memberi interaksi ataupun feedback kepada apa sahaja yang guru-guru berikan di dalam WhatsApp grup kelas. Apa sahaja yang guru post, mohonlah respon agar ada simbol angkat tangan supaya anak dapat angkat tangan, ya saya faham, ataupun apa sahaja yang tidak faham, ibu bapa tolonglah mohon anak-anak agar teks untuk memberitahu apa yang mereka tidak faham, supaya komunikasi tetap dapat berjalan walaupun kita berada dalam situasi yang berbeza.
anda di rumah, murid-murid di rumah dan cikgu juga berada di platform yang lain. Okey. Seterusnya yang keenam, mohon ibu bapa untuk memastikan kelengkapan pembelajaran seperti alat tulis, buku dan peralatan telah pun disediakan. Walau bagaimanapun kedai buku masih lagi ditutup. Apabila arahan seterusnya kedai buku telah dibuka, maka diharap ibu bapa yang masih belum membeli dan memiliki set persekolahan untuk buku-buku kerja, buku tulis untuk anak-anak tahun 1, dimohon sangat-sangat agar dapat berbuat demikian melalui kedai buku sekolah. Dan apabila telah mempunyai set tersebut, maka senanglah anak-anak kita dapat menjalankan aktiviti dengan baik ya. Apabila kita berada dalam keadaan yang sekarang, maka satu lagi keperluan tambahan yang saya lihat yang pihak sekolah lihat, yang ibu bapa perlu juga sediakan iaitu peranti ibu bapa semua tuan-tuan perempuan perlulah sediakan peranti ataupun berkongsi dengan ibu bapa ataupun abang-abang dan kakak-kakak mereka agar mereka juga dapat menjalani sesi PDPR dengan baik di rumah, agar semua maklumat yang kami sampaikan dapat diterima oleh semua anak-anak murid tahun 1. Dan yang akhir sekali, peranan dan tanggungjawab ibu bapa yang amat kami harapkan ialah untuk memberi komitmen dan mengikuti perkembangan aktiviti murid yang apa sahaja yang dilaksanakan di sekolah, agar ibu bapa sentiasa memberi komitmen, memberi maklum balas kepada guru dan juga guru kelas dan juga guru-guru subjek yang berada di sekolah supaya kami dapat membantu di mana yang boleh kita bantu, dapat memberi kesediaan sepanjang proses transisi berlangsung selama 43 hari. Itu sahajalah harapan daripada saya, pihak pentadbiran sebagai pemungkaran pentadbiran. Diharap anak-anak SK tahun 1 SK Seri Jeluk sesi 2021 akan bergembira dan bersedia untuk menerima dan memasuki alam persekolahan di Sekolah Kebangsaan Seri Jeluk. Sekian, terima kasih. Baik, ucapan terima kasih diucapkan kepada Puan Syarimah atas ucapan sebentar tadi. Saya berharap para ibu bapa dapat memahami dengan jelas apa yang telah ditaklimatkan tentang transisi tahun 1 bagi sesi 2021. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan ucapan daripada penolong kanan hal ehwal murid Puan Anita. Dengan ini majlis menjemput untuk memberi sedikit taklimat tentang tata cara murid SKSJ 2021. Dengan ini majlis mempersilakan. Ustazah Syifawati, penyeras tahun 1. Selamat datang kepada semua ibu bapa ke sekolah SK Seri Jeluk. Selamat datang juga kepada anak-anak didik tahun 1 ke sekolah Seri Jeluk. Moga kehadiran anak-anak ke sekolah akan rasa gembira walaupun kita terpaksa belajar pada rumah, tetapi pengajaran dan pembelajaran itu tak terputus, ianya masih berjalan. Untuk makluman ibu bapa, saya sangat berharap bahawa pelibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak penting. Terbukti bahawa ibu bapa yang terlibat secara aktif dalam pendidikan anak menghasilkan anak yang berjaya dalam kehidupan mereka. Ibu bapa perlu peka kepada 4 perkara berikut, iaitu penyediaan suasana pembelajaran di rumah, interaksi sosial dengan anak dan komunikasi dengan anak, serta sokongan terhadap kecemerlangan anak. Jadi pelibatan ibu bapa akan memberi kesan positif kepada guru-guru, iaitu guru akan jadi lebih yakin, pencapaian murid meningkat, hubungan baik pentadbir guru dan ibu bapa, sokongan ibu bapa meningkat dan kes disiplin berkurangan. Jadi matlamat hal ehwal murid adalah unit hal ehwal murid SK Seri Jeluk memberikan pendidikan yang berkualiti dan berkesan bagi melahirkan insan yang berdisiplin, jati diri, patuh dan taat serta daya saing dari segi mental, fizikal dan emosi ke arah pembinaan akhlak dan sosial yang terpuji. Jadi kehadiran murid ke sekolah, murid-murid yang tidak hadir kerana sakit atau sebab-sebab tertentu, ibu bapa hendaklah memberitahu
pada guru kelas terlebih dahulu, sama ada melalui WhatsApp ataupun telefon. Selepas itu, bila anak datang ke sekolah, ibu bapa harus memberi pada anak surat akuan doktor ataupun surat alasan daripada ibu bapa atau penjaga. So, dalam masa persekolahan, murid-murid tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran ataupun kebenaran guru besar ataupun guru penolong kanan. Jadi murid-murid yang balik pada waktu persekolahan atau diambil oleh ibu bapa, penjaga wajib menulis nama di buku kebenaran murid keluar di pejabat. Jadi untuk ketidakhadiran murid, kalau 3 hari tak datang berturut-turut atau 10 hari tak datang berkala, murid akan diberi amaran pertama. Selepas amaran pertama, murid masih tak datang ke sekolah. 7 hari selepas tu masih tak datang ke sekolah, kita akan bagi amaran kedua ataupun 10 hari selepas berkala untuk amaran pertama. Dan amaran terakhir kita akan beri 7 hari selepas keluar surat amaran kedua. Jadi saya minta ibu bapa sila ambil perhatian tentang anak ke sekolah dan boleh diberhentikan. Anak boleh diberhentikan sekolah selepas 30 hari tidak hadir berturut-turut tanpa maklumat atau 60 hari berturut-turut berkala. Jadi adalah sangat penting ibu bapa maklum pada sekolah ketidakhadiran anak walaupun musim pandemik COVID-19. Apakah tujuan peraturan sekolah? Tujuannya adalah untuk kebajikan, mendisiplinkan pelajar dan melicingkan perjalanan dan pentadbiran sekolah. Jadi supaya menuju kepada matlamat, iaitu setiap individu pelajar diwajibkan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Untuk kedudukan rencana sekolah dan tanda nama, saya akan hantar kepada grup ibu bapa di mana rencana itu harus berada di atas nama harus berada pada bibir. Bibir untuk budak lelaki pada bibir poket ataupun untuk pakaian pelajar perempuan tanda nama tu berada di bawah rencana. Dan untuk semua budak lelaki harus bertali leher. Untuk kasut sekolah, kalau pakai kasut putih, stoking putih, kasut hitam, stoking hitam. Jadi murid boleh pakai sama ada kasut putih ataupun kasut hitam dan kasut sekolah tu haruslah kasut yang berkanvas. Okey, kemudian sekolah adalah mempraktikkan sekolah selamat, iaitu kawasan sekolah adalah kawasan larangan. Ibu bapa, penjaga murid tidak dibenarkan berada di kawasan sekolah semasa sesi persekolahan berjalan kecuali ingin berurusan dengan pihak sekolah. Jadi setiap pelawat yang ingin memasuki kawasan sekolah perlu berjumpa dengan pengawal keselamatan terlebih dahulu, menulis butiran maklumat diri serta tujuan di buku pelawat di pondok pengawal keselamatan. Setiap pelawat mesti meminta kebenaran dengan guru besar ataupun guru penolong kanan sekolah terlebih dahulu sebelum berurusan dengan guru-guru atau murid-murid sekolah. Pelawat tidak dibenarkan berkeliaran dalam kawasan sekolah. Pelawat akan dibekalkan dengan pas pelawat untuk berurusan dengan guru ataupun murid. Jadi ibu bapa perlu mempamerkan pas pelawat setiap masa ketika berada dalam kawasan sekolah. Pelawat mesti berpakaian sesuai dan sopan ketika berurusan dengan sekolah. Ibu bapa, penjaga tidak dibenarkan berada di kawasan sekolah sewaktu rehat. Ibu bapa ataupun penjaga murid hanya dibenarkan menurun, menghantar dan mengambil anak-anak mereka di hadapan pintu kecil keluar masuk yang telah ditetapkan.
kenderaan ibu bapa murid ataupun kenderaan pengangkutan murid tidak dibenarkan berada di dalam kawasan sekolah pada waktu hujan. Jadi ibu bapa boleh turunkan anak di perhentian, ada bus stop di situ, turunkan di situ dan pelajar akan masuk kawasan sekolah melalui laluan berbumbung. Ibu bapa penjaga murid tidak dibenarkan menghentikan kenderaan mereka di dalam kawasan petak kuning di hadapan pintu utama setiap masa. Ibu bapa mesti selalu mengingatkan anak-anak mereka tentang keselamatan jalan raya dan keselamatan diri ketika masa datang, masa menunggu dan masa balik dari sekolah. Makanan dari luar dilarang sama sekali dibawa ke sekolah kecuali makanan yang dibekalkan oleh ibu bapa atau penjaga dari rumah. Tujuannya adalah untuk mengelakkan keracunan makanan. Jadi pihak sekolah memohon kerjasama pada ibu bapa, penjaga menasihati anak-anak supaya jangan membeli makanan, minuman, alat permainan dan lain-lain daripada penjajah-penjajah di luar kawasan sekolah semasa pergi dan balik daripada sekolah. Dan peraturan ini berkuat kuasa serta-merta pihak sekolah berharapkan kerjasama daripada semua ibu bapa, murid demi keselamatan anak-anak dan harta benda sekolah ini. Segala masalah dan kesulitan yang timbul ekoran dari peraturan ini, kami berharap ibu bapa atau penjaga murid dapat membawanya berbincang dengan pihak pentadbir. Untuk musim pandemik COVID-19, anak-anak dinasihatkan membawa makanan daripada rumah sebab anak-anak akan makan makanan, akan minum minuman mereka di dalam kelas. Jika pembelian perlu dibuat di sekolah, anak-anak akan menempa, ibu bapa akan menempa makanan untuk anak-anak melalui guru kelas. Jadi ibu bapa akan membekalkan duit pada anak untuk dibayar pada guru kelas dan guru kelas akan menempa daripada kantin. Jadi pada waktu rehat, makanan itu akan diberi pada anak dan mereka akan makan dalam kelas. Dari segi kesihatan, memandangkan pandemik COVID-19 ini tak akan berhenti serta-merta. Jadi nasihat saya pada ibu bapa ialah sentiasa menasihatkan anak-anak supaya menjaga kesihatan diri, kerap cuci tangan, balik sekolah perlu mandi. Ibu bapa juga dinasihatkan untuk membekalkan sanitizer kepada anak-anak, kain pengelap untuk mereka nyakuman meja, murid akan nyakuman meja sebelum mula pembelajaran. Jadi ibu bapa dinasihatkan membekalkan kain. Saya tak nasihatkan untuk memberi wet tissue sebab wet tissue ni akan mengambil pembelajaran kos. Dan satu lagi ialah kita tak nak tisu ini dibuang merata-rata di sekolah, ataupun wet tisu ini jika dibuang ke dalam mangkuk tandas, ianya tak akan hancur tetapi malah ianya akan menyumbatkan mangkuk tandas. Dan anak-anak juga bukan hanya digalakkan tetapi kalau boleh saya minta ibu bapa bekalkan anak-anak dengan pelitup muka yang tiga ply yang yang ada dijual di farmasi ataupun di kedai DIY di Maidin, supaya murid-murid akan dapat melindungi diri mereka daripada pandemik COVID-19. Juga anak-anak dinasihatkan supaya jangan bergelut, jangan bersalaman, jangan berpelukan dengan kawan-kawan yang lain. Pada anak-anak yang datang menggunakan kenderaan, diharap ibu bapa memberi perhatian bahawa kenderaan itu tidaklah penuh sesak dengan terlalu ramai murid, sebab biasanya kalau ramai sesak kita takut jangkitan pandemik COVID-19. Saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Anita atas ucapan sebentar tadi. Dia harap ibu bapa dapat memahami dengan jelas tentang tata cara murid di sekolah SK Seri Jeluk. Saya berharap ibu bapa dapat memberi kerjasama yang baik dengan pihak sekolah. Seterusnya, kita teruskan lagi
dengan ucapan daripada penolong kanan petang Encik Jimmy bin Yusuf sedikit taklimat tentang pentaksiran bilik darjah PBD. Dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan. Baik, terima kasih Ustazah Syifawati yang berusaha, Puan Guru Besar Puan Hajah Nuraini Puteri Suri, penolong kanan pentadbiran Puan Syarima, penolong kanan Haiwan Murid Anita, Cik Fairuz, guru penolong kanan kurikulum, guru-guru tahun 1 dan ibu bapa yang dikasihi sekalian. Okay, saya Jimmy bin Yusuf merupakan guru penolong kanan petang yang baru di SK Seri Jeluk ni. Baik, Bapak sekalian, saya mula bertugas di sini mulai 4 Januari yang lalu. Dan saya akan galas tugas sebagai penyelia petang di SK Seri Jeluk ni. Dan saya juga berharap kepada semua ibu bapa yang mempunyai barang masalah agar dapat terus berhubung terus ke pejabat. Tidak perlulah ibu bapa yang mempunyai masalah terus ke kelas anak-anak atau sila berjumpa dengan saya dahulu di pejabat sekolah. Semua urusan mesti berurusan dengan pejabat di sekolah dahulu. Sebelum tu saya ingin maklumkan bahawa waktu masuk sah sesi petang adalah pada pukul 1.10 petang dan waktu pulang adalah pada pukul 6.10 petang. Dan pada hari Jumaat, murid-murid akan masuk sekolah pada pukul 2.10 petang dan pulangnya sama pukul 6.10 petang. Sungguh pun demikian, saya berharap agar dapatlah menghantar, jika tidak sesi bersemuka, dapatlah ibu bapa menghantar anak-anak terlebih awal, tidak sesi 1.10 baru nak bergerak dari rumah. Kita mestilah sampai awal di sekolah sebelum sesi PDP bermula. Dan begitu juga dengan waktu pulang pada 6.30, saya juga berharap agar ibu bapa dapat mengambil anak-anak tepat pada waktunya lah, supaya kita tak nak mengelakkan sehingga 6.30 tu masih lagi ada murid-murid di kawasan sekolah. Okey, baik, seterusnya saya akan bentangkan sedikit tentang pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah ni yang kita akan jalankan daripada tahun 1 hingga tahun 3 sepanjang anak-anak perempuan berada di sekolah. Okey, baik. Okey, pentaksiran berasaskan sekolah dulu PBS adalah pentaksiran dari tahun 1 hingga tahun 6, terbagi kepada 3, iaitu akademik meliputi pentaksiran berpusat dan juga UPSR, pentaksiran sekolah iaitu PBD, ujian bulanan dan juga peperiksaan pertengahan dan akhir tahun. Dan juga bukan akademik, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum dan juga pentaksiran psikometrik. Okey, terus apa itu pentaksiran bilik darjah tahap 1? Apa itu PBD tahap 1? Okay, itu proses yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan juga penguasaan. Penguasaan murid terhadap minat kurikulum, itu menguasai kemahiran asas yang dihasratkan oleh KPM dan juga secara formatif. Selepas habis satu topik tu dan juga sumatif tentang keseluruhan topik pada bila-bila masa saja. Okay, apa perbezaan peperiksaan 2019 dan pentaksiran 2019 untuk murid tahun 1, 2 dan 3? Baik, peperiksaan itu ujian dan juga peperiksaan. Ia adalah satu alat yang digunakan untuk mengukur kebolehan murid melalui skema markah, jumlah markah, soalan yang sama dalam satu aliran dan digradekan ikut peratus markah, jumlah markah keseluruhan, kedudukan dalam kelas. Okey, manakala PBD, ia adalah satu alat yang mentaksir murid secara keseluruhan, termasuk sasiah dan nilai terpuji secara formal dan tidak formal. Tiada kedudukan dalam kelas dan markah. Kerana itulah anak-anak perempuan yang masuk dalam kelas ni, kita letak tidak ikut, kita tak streaming dia. Okay. Tahap
tahap penguasaan 1 hingga 6 dan ulasan setiap subjek diberikan secara detail. Baik, ini yang lepas-lepas lah kita bertunjuk. Okey, apa tujuan PBD tahap 1 diadakan? Baik, tujuan dia ada dua. Satu untuk supaya guru tu dapat dan juga untuk murid. Baik, guru akan dapat apa? Guru akan dapat mengesam perkembangan murid secara keseluruhan. Mengetahui keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran. Dan guru-guru ni akan dapat buat refleksi balik. Sama ada murid tu dapat ataupun tidak. Dan seterusnya menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta hasil daripada pengesanan tadi. PBD juga bertujuan agar murid dapat mengesan perkembangan diri, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri dalam pembelajaran dan juga meningkatkan pencapaian pembelajaran. Baik, timbul persoalan, betulkah PBD tiada peperiksaan? Bagaimana nak menilai kepala murid? Ya, betul. PBD tiada peperiksaan. Murid akan dinilai dengan pentaksiran. Okay, kita kena faham pentaksiran. Apakah cara pemarkahan pentaksiran PBD? Bagaimana kaedah mentaksir? Baik. Ujian dan peperiksaan sebelum ni kita buat penulisan saja. Jawab soalan di kertas ujian. Ada ujian tengah tahun, ujian akhir tahun, ya. Baik, PBD sekarang, okey, guru-guru jalankan secara pemerhatian. Bagaimana tingkah laku murid, tindak balas murid semasa menjalankan aktiviti, secara lisan. Hasil daripada pembentangan hasil kerja dia, bagaimana kebolehan murid itu bercakap. Okey, membaca petikan dan juga penulisan. Ada juga penulisan. Jawab soalan di lembaran kerja, buku tulis dengan betul. Ini ejaan pun memainkan peranan yang penting. Tulisan pun memainkan peranan yang penting. Okey, pemerhatian. Apa yang diperhatikan? Okey, bagaimana murid berinteraksi dengan kawan-kawan? Ini pun dinilai. Bagaimana sikap kerjasama antara murid dalam menghasilkan projek? Adakah dia bekerjasama dengan kawan dia? Kawan dia nak pinjam pemadam, bagi ke tidak? Ini semuanya diperhatikan. Adakah murid boleh bertolak ansur? Adakah murid dapat mengeluarkan idea kreatif? Lalu kalau kita buat seni kan, kita tengok lukisan buah rambutan. Okey, semua orang buat buah rambutan tapi mungkin ada idea yang lebih kreatif daripada seseorang murid tu. Dia dapat gambarkan macam mana. Okey, baik, itu pun kita tengok juga. Baik, adakah murid aktif dalam dan berdisiplin? Adakah murid membuat aktiviti dengan teliti dan rajin? Adakah murid bertanggungjawab dan amanah menjalankan tugasan? Baik, bagaimana sikap kepimpinan murid? Adakah sikap terpuji yang ada pada, apakah sikap terpuji yang ada pada murid? Semua ni diperhatikan oleh setiap guru yang masuk mengajar anak-anak tuan-puan. Baik, ini antara aktiviti ya. Apa yang dinilai dalam lisan? Okey, adakah ucapannya bersopan? Okey, bagaimana? Okey, kita tahu asuhan tu bermula dari rumah. Adakah ucapannya bersopan? Adakah murid mempunyai keyakinan diri? Okey, kalau kita suruh murid tu berucap di hadapan, boleh tak? Suruh baca sifil. Bagaimana dia? Rasa takut-takut ke apa ke? Itu pun dinilai. Adakah sebutannya betul? Adakah bacaannya betul? Adakah intonasi dan nada suaranya tepat? Pun dinilai. Okey, ini antara contoh penulisan. Okey, apa yang dinilai secara penulisan? Adakah jawapan yang diberi oleh murid itu betul? Adakah kerja murid itu dibuat ikut ilmu dan diajar sebelum ini? Okey, huruf besar, huruf kecil. Okay, adakah murid menulis dengan kemas dan jelas? Adakah murid menepati arahan dengan jelas dan sempurna? Okey, ini semua dalam PBD ya. Okey, pada waktu bilakah 3 kaedah ini dijalankan? Okey, ketika murid menjalankan aktiviti, okey, semua yang dalam kelas, semua aktiviti yang berjalan dalam kelas, okey, semua diperhatikan. So ada ketika permainan, melakukan projek, okey, lembaran kerja. Kadang-kadang guru-guru suruh buat kerja, projek dan buat balik dekat rumah, buat sama-sama buat apa pun, itu pun dinilai. Okey. Okey, ni antara projek mudah yang telah dijalankan. Okey, ni yang gambar-gambar tahun lepas lah. Okey. Ni lembaran kerja. Kat sini pun kita tengok bagaimana tulisan murid, kemas ke tidak. Ya. Okey.
Adakah 3 kaedah pentadbiran itu berkesan? Okey, jawapannya ya. Kaedah pemerhatian yang telah dijalankan oleh ibu bapa di rumah semasa membimbing anak-anak makan, pakai baju dan lain-lain. Kaedah lisan dan penulisan ditambah di sekolah. Murid mendapat ilmu secara langsung dan tidak langsung. Murid tidak tertekan, mereka seronok menjalankan aktiviti yang pelbagai dan tidak membosankan. Okey, tindakan lanjut, merekod dan analisis penguasaan murid. Melapor tak penguasaan murid sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Okey, ni kita akan laporkan. Kita akan bagi contoh. Okey, ni rekod perkembangan murid. Okey, kita akan bagi pada ibu bapa. Okey, ni yang data-data tahun lepas. Okey, inilah contoh dia. Contoh slip pelaporan PBD yang kita akan keluarkan. Dan ibu bapa pun akan dapatlah. Okey, adakah anak saya yang belum menguasai 3M terabai dengan pelaksanaan PBD? Jawapannya tidak. Kerana semasa pentadbiran dijalankan, guru telah mengenal pasti penguasaan murid. Murid yang belum menguasai terus dibimbing pada sesi pengajaran itu dan seterusnya. Murid yang sederhana lemah disalurkan ke program, pelbagailah program yang kita akan jalankan nanti untuk membantu murid itu supaya meningkat daripada yang tak tahu kepada tahu, yang tahu kepada yang lebih tahu. Okey, ini bimbingan yang diadakan secara bersemuka lah jika kita dapat bersemuka. Adakah tahap penguasaan ini berkualiti dan boleh dipercayai? Jawapannya ya. Penyemakan rekod perkembangan murid, buku latihan, pemantauan, pengajaran guru dijalankan oleh pentadbir secara berkala. Okey, ini antara aktiviti yang kita jalankan pada tahun lepas. Okey, ini borang pemilihan. Kalau murid tu berkelayakan, kita akan bagi anugerah. Okey, biasa tak perlulah murid tahun 1. Apa peranan ibu bapa dalam PBD? Ibu bapa juga sangat digalakkan membantu anak-anak dalam penghasilan projek khas di mana perbincangan dan soalan-soalan ditanya pada anak-anak, memberi motivasi dan semangat pada anak-anak dan menjana kemesraan hubungan erat, mengenal kekuatan dan kelemahan anak. Ibu bapa berperanan sebagai pembimbing dengan berpandukan buku teks sebagai rujukan. Sebenarnya ibu bapa mereka peranan penting sebab murid ni dia masuk prasekolah pun tahun lepas mungkin tergendala, mungkin 2 bulan 3 bulan saja. Jadi kita mengharapkan sokongan daripada ibu bapa agar dapat membimbing anak-anak di rumah. Okay, ini saya rasa tak perlu. Okay, ni pun tak perlu, ni pun tak perlu. Okay. Okey, jika murid itu bermasalah, guru pemulihan dan guru kaunseling bergabung tenaga mengenai pasti masalah pembelajaran murid, mewujudkan sesuatulah untuk kita membantu murid itu supaya sekurang-kurangnya dapat menguasai literasi dengan numerasi dengan baik. Okey, baik. Saja daripada saya, baik sedikit renungan. Anak-anak tidak dilahirkan terus berjaya, bahagia, pandai dan menang. Anak-anak juga tidak dilahirkan terus gagal, menderita, kecewa, jahil dan kalah. Tapi anak-anak mempunyai potensi untuk kedua-duanya. Jadi sama-samalah kita mempunyai tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Allah SWT untuk menjaga anak-anak kita. Tugas ibu bapa di rumah, jalankan tanggungjawab sebaiknya, dan kami di sekolah cuba membantu sebaiknya untuk kebaikan anak-anak kita dan juga untuk menjadikan SK Seri Jeluk cemerlang di daerah Hulu Langat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Jimmy bin Juso atas ucapan tadi. Saya berharap bapa dapat memahami apa yang dengan pentaksiran bilik darjah PBD. Sekiranya ibu bapa ingin penjelasan yang lebih detail lagi, boleh berhubung dengan kami guru-guru tahun 1. InsyaAllah kami dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan. Terusnya majlis diteruskan lagi dengan
ucapan daripada Encik Fairuz Azmi bin Marzah selaku penolong kanan co-curriculum. Dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis, Ustazah Syifawati. Okey, untuk nama saya Fairuz Azmi bin Marzah selaku penolong kanan co-curriculum SK Seri Jelok. Saya rasa untuk tahap 1 ni kita tak ada lagi apa-apa yang itu, hanya melibatkan aktiviti sukan dan permainan tahap 1. Murid-murid tahap 1 akan terlibat dengan kurikulum pada tahap 2 nanti, 4 dan 5 6. Okey, sekian. Itu saja daripada saya. PK kurikulum SK Seri Jelok. Okey, sihat. Saya serahkan kembali pada Puan Pengerusi Majlis. Atas ucapan yang telah diberikan sebentar tadi, berharap dapatlah ibu bapa mengambil kalimat pada hari ini untuk kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Kita teruskan lagi dengan ucapan daripada Encik Basri bin Said untuk memberi sedikit taklimat tentang pengumaskinian maklumat ibu bapa atau penjaga secara dalam talian. Dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Syifawati merangkap penjelaras transisi tahun 1. Okey, ini giliran saya untuk memberi sedikit penerangan berkaitan dengan manual pengguna sistem pengurusan sekolah. Seperti yang sedia maklum, sistem ini merupakan sistem yang baru diperkenalkan. Baiklah. Sebelum saya mulakan sedikit maklumat tentang sistem ni, sistem pengurusan murid. Okey, sistem pengurusan murid ni adalah satu sistem yang telah dimasukkan, yang telah dimasukkan ke dalam public MOE.edu.my lah, yang mana ibu bapa tahun 1 mendaftar anak secara atas talian. Jadi untuk tahun ini sistem ini telah dimasukkan ke dalam public.moe.edu.my lah. Jadi sistem ini pada masa ini secara umumnya masih lagi dalam percubaan. Ada lagi beberapa masalah yang sedang diperbaiki oleh pihak kementerian. Jadi ibu bapa yang telah menggunakan, dan saya pasti guru ataupun ibu bapa tahun 1 semua saya rasa semuanya telah menggunakan sistem ni. Okey. Jadi untuk sistem pengurusan maklumat murid ni, kenapa tujuan utama KPM meletakkannya dalam sistem MOE, public MOE ialah yang pertama, supaya data ini dapat dilihat oleh ibu bapa. Yang pertama, ibu bapa boleh memantau dan melihat data yang berkaitan dengan anak-anak di sekolah. Yang kedua, tiada pengisian maklumat berulang kali. Biasanya kita sebelum ni pihak sekolah melalui guru kelas akan memasukkan data murid berdasarkan borang maklumat murid yang diedarkan secara manual. Tapi sekarang ni kita nak mengurangkan penggunaan kertas dan juga sarana KPM supaya bapa menggunakan public MOE untuk membuat sebakan. Jadi tak berlakulah pengisian berulang kali. Ibu bapa boleh masuk dan juga boleh membetulkan data-data yang dirasakan silap dalam sistem tersebut.
Yang ketiga, dalam sistem tersebut juga diletakkan paparan bilangan anak yang bersekolah, maklumat kesihatan anak, dan juga pembetulan-pembetulan yang berkaitan dengan data murid lah. Okey. Saya pergi kepada yang seterusnya. Okey. Jadi ibu bapa tahun 1, saya tahun 1 ni dia tak banyak masalah sebab email ataupun password tu masih lagi tersimpan lah, berbanding dengan ibu bapa yang anak dah tahun 6, tahun 5 ada sedikit masalah berkaitan dengan email dan juga password. Ya, jadi untuk sistem maklumat murid ni, okey, saya bagi tahu teruslah berkaitan dengan masalah-masalah yang timbul pada hari ini supaya ibu bapa dapat ambil tindakan yang sewajarnya lah. Okey, yang pertama masalah isu berkaitan daftar ni sebelum saya masuk dengan taklim maksudnya berkaitan dengan pendaftaran. Okey. Jadi bila ibu bapa tahap tahun 1 masuk ke dalam sistem ni menggunakan public MOA, perkara pertama ibu bapa kena faham ataupun kena ingat ibu bapa siapa yang mendaftar, menggunakan kad undangan siapa semasa mendaftar sistem ni. Kalau ibu bapa, jadi daftarlah menggunakan KP bapa. Kalau ibu, gunalah KP ibu, ya, supaya tidak berlaku kekeliruan. Itu kalau masih ingat siapa yang mendaftar. Okey. Dan bila dah daftar, isu yang kedua ialah tak dapat masuk. Maksud dia di sini lupa kata laluan. Bila ibu bapa lupa kata laluan dan tekan kepada kata laluan, sistem akan meminta ibu bapa untuk meletakkan email. Di sini juga ada masalah ibu bapa yang lupa email. Jadi bila berlakunya masalah lupa email, jadi sistem ni tak bolehlah nak masuk, ya, tak boleh nak masuk. Jadi macam mana ibu bapa boleh buat? Tindakan ibu bapa, kalau dulu masuk melalui KP bapa, ini saranan saya, kalau lupa juga password dan email, masuklah menggunakan kad undangan pasangan, ya, daftar baru. Itu saja alternatif yang paling cepat. Sebab kita maklum GPN juga telah memberi satu link Google Form untuk diisi kepada ibu bapa yang lupa. Jadi sekarang ni masalahnya sistem tersebut, Google Form tersebut belum stabil lagi dan banyak email yang masuk. Jadi masalah di peringkat VPN, tak sempat nak baca email-email yang terlalu banyak. Okay. Jadi itulah alternatif bila nak masuk. Kalau tak tahu juga, daftar baru menggunakan KP pasangan. Baik. Jadi bila dah masuk, saya anggap semua ni dah tak ada masalah. Jadi saya akan teruskan dan saya anggap ibu bapa dah berjaya masuk. Apa yang ada dalam sistem tersebut. Okey. Jadi bila ibu bapa dah masuk, ibu bapa akan lihat 3 item dekat situ. Pendaftaran tahun 1, kehadiran dan juga kemaskini, maklumat anak lah. Dan juga nama siapa yang mendaftar dalam sistem tersebut. Jadi sekarang ni sistem ni membenarkan ibu bapa untuk melihat kehadiran dan juga mengemaskini. Okey, kita terus. Dan dalam modul ini, ya, insyaAllah kita akan serahkan kepada ibu bapa melalui WhatsApp kelas manual penggunaan. Kalau tak sempat nak tengok WhatsApp, bolehlah pergi ke public MOE dan muat turun data. Ya, muat turun data dan tengoklah manual yang telah disediakan. Baik. Jadi di dalam sistem tersebut, bila dah buka dia akan keluar nama anak. Okey, ya. Dia akan keluar nama anak. Maksud dia di sini berapakah bilangan anak
ibu bapa tersebut, keluarga tersebut. Kemudian dalam tu dia ada maklumat berkaitan dengan profil anak jagaan, alamat jagaan, maklumat penjaga, perakuan dan cetak borang. Jadi kalau peringkat ibu bapa, bolehlah mengikut 5 peringkat tersebut lah. Okay. Jadi ibu bapa perlu mengemaskini data profil anak jagaan. Setiap anak mesti dikemaskini. Dia bukannya automatik, bila kemaskini satu semua akan ikut, kecuali maklumat penjaga. Okey, maklumat penjaga dia sekali saja isi, dia akan dapat boleh dibaca oleh semua anak-anak yang dalam sistem tu, data tersebut, data ibu bapa. Tapi berkaitan dengan profil anak jagaan, alamat, kena buka seorang demi seorang, ya. Itu sistem. Dan masalah yang timbul di sini, okey, masalah saya akan cuba bagi tahu masalah supaya ibu bapa pun dapat tahu. Okey, masalah yang timbul bila buka sistem, yang pertama ialah bila dibuka tiada anak, tiada senarai nama anak dalam sistem. Ini masalah yang akan ibu bapa hadapi nantilah bila dah buka sistem. Jadi bila dah buka tak ada anak, tak ada nama anak, apa tindakan ibu bapa? Okey, ibu bapa perlulah menghubungi guru kelas masing-masing, guru kelas anak, untuk maklumkan tentang bahawa anak tak ada dalam senarai. Okey, beberapa masalah yang berlaku jika anak tak ada dalam senarai. Pertama, berkemungkinan IC, kad pengenalan bapa tak sama. Kad pengenalan bapa tak sama, ya. Kadang-kadang ada anak yang masuk, contohnya daripada 3 orang anak, 2 nama masuk, 1 tak masuk. Yang 1 yang tak masuk tu mungkin kad pengenalan dalam sistem APDM anak tu tak betul. Itu saja. Jangan risau. Anak yang sistem tu tak ada masalah, ya. Dalam APDM peringkat sekolah nama anak ada. Cuma mungkin masalah kad pengenalan penjaga tu ada tersilap nombor dan sebagainya. Apa-apa pun ibu bapa bolehlah menghubungi guru kelas untuk menyemak kembali nama dan juga kad pengenalan. Okey. Jadi dalam sistem ni, bila ibu bapa dah melihat manual ini, jadi ikutlah arahan yang telah disediakan dalam sistem ni. Dia profil anak jagaan, terutamanya berkaitan dengan bilangan anak yang masih belajar dan sebagainya, bolehlah lihat di sini, ya. Maklumat penjaga. Secara asasnya sistem ni juga hampir sama dengan sistem APDM murid, ya. APDM murid di peringkat sekolah. Jadi dia ada banyak persamaan. Bila ibu bapa mengemaskini dia pada sistem maklumat pengurusan murid ni, dia akan terus tukar secara automatik di peringkat APDM sekolah. Okey. Jadi ibu bapa bila dah siap semua, okey, di sini ada satu lagi butang saya lupa. Tiada penjaga kedua. Bila kita buka penjaga kedua, dia ada satu butang ubah ataupun tiada penjaga kedua. Kalau ada ibu bapa yang ada masalah dekat sini, dia nak ubah, dia boleh ubah dekat sini. Maksud dia ubah tiada penjaga kedua ni, maksud dia saya tengok. Okey, sekejap. Tiada penjaga kedua. Okey, tukar penjaga. Maksud dia ini untuk ibu bapa yang ibu tunggal dan sebagainya, maksud dia hanya seorang. Jadi tukar status kepada penjaga pertama. Jadi penjaga kedua secara automatiknya tak ada. Okey, bila dah siap semua, ibu bapa mestilah mengesahkan perakuan tersebut, ya. Ibu bapa kena buat pengesahan, jangan tinggal macam tu saja. Sebab bila tak buat perakuan, sistem kita tak boleh nak baca. Maksud dia kita anggap ibu bapa tak buat pengesahan. Okey, buat perakuan, saya makan maklumat, tik
dipetak perakuan jika telah selesai, dan cetak borang APDM. Ini untuk simpanan ibu bapa lah, dia secara automatik. Baik. Jadi di sini peringatan kepada ibu bapa berkaitan dengan penukaran gaji. Okey, gaji ini pihak sekolah sangat menitik beratkan memberi penekanan kepada ibu bapa untuk membuat ketetapan gaji, penukaran gaji yang betul, secara jujur, secara ikhlas. Sebab apa? Sebab data yang ibu bapa betulkan gaji, kita akan gunakan untuk bantuan awal persekolahan yang kita jangka akan kita mula serahkan mungkin ini insyaAllah hujung bulan 2 ataupun awal bulan 3. Itu bergantung kepada situasi terkini. Jadi untuk pengisian data ini, ibu bapa perlulah telus, jujur. Sebab apa? Sebab bila kita nak serahkan bantuan awal persekolahan, pihak sekolah akan menyerahkan borang akuan gaji yang terkini. Jadi pihak ibu bapa perlu menyerahkan slip gaji yang betul dan terkini kepada pihak sekolah. Jadi di sini kalau data ibu bapa berkaitan gaji tidak tepat, maka akan menimbulkan masalah untuk borang akuan tersebut. Macam mana kita nak kira gaji? Jadi saya ibu bapa tahap 1 dan juga sebar luas kepada ibu bapa yang lain. Macam mana kita nak tahu tentang gaji yang terkini? Macam mana kita nak kira gaji? Adakah gaji itu termasuk allowance overtime? Tidak ya. Okey. Gaji di sini kalau mengikut KPM, gaji bermaksud gaji yang dikira ialah gaji hakiki. Gaji pokok ya, gaji yang kita dapat, gaji hakiki ataupun gaji pokok, dan allowance tetap sahaja. Allowance tetap sahaja. Ya, kalau overtime kerja lebih masa itu bukan allowance ya, itu bukan allowance tetap. Ya, contohnya kalau kerajaan dia ada allowance perumahan, sekolah, itu adalah allowance tetap sepanjang tahun. Jadi itulah pengiraan untuk gaji, iaitu gaji pokok, gaji asas tambah allowance tetap. Okey, itu berkaitan dengan gaji. Kalau ibu bapa masih tak faham, tak jelas, boleh berhubung dengan guru kelas. Okey, yang kedua bahagian tanggungan. Okey, jadi ibu bapa kena faham tanggungan. Okey, tanggungan ni siapa yang bawah jagaan kita? Jagaan kita, tanggungan ni terdiri daripada keluarga asas, anak, ayah, ibu dan juga penjaga. Itu kiraan anak, ibu bapa dan penjaga, dan juga anak yang telah bekerja, ya. Anak yang telah bekerja ataupun telah berkahwin dan berumur 21 tahun ke atas, kita anggap dia bukan tanggungan kepada keluarga tersebut. Ya. Kepada yang telah berkahwin dan bekerja berumur lebih 21 tahun, kita anggap itu bukan tanggungan keluarga tersebut. Kecuali anak yang kita istilahkan anak kurang upaya, OKU, dan juga anak yang masih menuntut di institusi pengajian tinggi. Walaupun dia dah berusia 21 tahun, tapi anak-anak kurang upaya dan yang masih belajar, kita anggap masih lagi dalam tanggungan. Jadi saya harap ibu bapa jelas dengan istilah-istilah pendapatan, gaji dan juga tanggungan. Jadi sebarang masalah berkaitan dengan sistem pengurusan murid dan juga istilah-istilah gaji dan pendapatan, bolehlah berhubung terus dengan guru kelas. InsyaAllah guru kelas akan memberi bantuan yang sebaik mungkin kepada semua ibu bapa. Dan saya juga berharap kepada ibu bapa tahap 1, sebarluaskanlah maklumat ini kepada ibu bapa lain ya, yang berhampiran dengan tuan-tuan supaya maklumat ini sampai dengan tepat. Dan untuk fasa yang pertama, peringkat sekolah, fasa pertama ni kita bagi peluang sampai 15 hari bulan 2 untuk pengesahan. Ya, untuk pengesahan PDM ni dalam sistem pengurusan murid ni sampai 15 hari bulan 2.
untuk buat pengesahan. Tapi jangan risau kepada ibu bapa yang tak dapat masuk sistem, jangan risau. Kita akan edarkan borang secara manual. Ya, secara manual. Tapi disarankan kepada semua ibu bapa supaya dapatlah guna sistem ni. Ya, kita galakkan. Yang kata lain, kita wajibkanlah guna sistem ni sebab dengan sistem ni ibu bapa dapat menyemak dengan betul data yang kita telah bekalkan ataupun yang kita telah serahkan kepada pihak sekolah. Kita panggil sebagai silang semak, ya. Jadi ibu bapa boleh semak dengan betul. Jadi saya rasa itu saja yang berkaitan dengan tentang sistem maklumat murid. Jadi saya serahkan kembali kepada penyelaras Puan Syifawati untuk kalimat tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Basri bin Said atas penjelasan yang jelas tadi. Sekiranya ibu bapa masih lagi tidak jelas, boleh berhubung dengan kami, guru-guru tahun 1. InsyaAllah kami akan membantu sedaya mungkin. Okey, majlis diteruskan lagi dengan taklimat disiplin oleh guru disiplin SK Sri Jeluk. Dengan ini, majlis menjemput Encik Wan Ahmad Kasbeno bin Wan Zain. Majlis menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke? Dengar. Okey, nampak dah slide? Okey, dengar. Ya, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya akan berikan sedikit penerangan tentang disiplin untuk murid-murid tahun 1 2021 untuk sekolah SKSJ lah. Pertama-tama sekali saya ialah Cikgu Wan Ahmad Kasbeno bin Wan Zain, Ketua Guru Disiplin Sekolah Kebangsaan Sri Jeluk. Okey, pertama sekali saya mengucapkan selamat datang kepada anak-anak tahun 1 ke Sekolah Kebangsaan Sri Jeluk. Semoga semoga pembelajaran di SKSJ akan berjalan dengan lancar dan seperti yang diingini oleh ibu bapa lah. Okay, kita teruskan. Yang pertama iaitu tentang peraturan dan undang-undang sekolah. Okay, cikgu nak tekankan tentang peraturan dan undang-undang sekolah. Okey, baik. Kita pergi yang pertama tentang apakah tujuan peraturan dan undang-undang sekolah ini ditekankan lah. Okey. Yang pertama ialah untuk meningkatkan pencapaian akademik murid-murid. Okey. Dan yang kedua untuk melancarkan lagi pengurusan sekolah. Okey. Tanpa disiplin, tanpa peraturan dan undang-undang, jadi kita sekolah pun susah untuk nak melicingkan pengurusan lah. Okey, tadi Encik Jimmy dah pun terangkan tentang waktu persekolahan. Okey, sama seperti apa yang diterangkan tadi, iaitu pada hari Isnin hingga Khamis, murid-murid akan masuk pada pukul 1.10 dan akan balik pada pukul 6.10 petang. Diikuti hari Jumaat masuk pada pukul 2.20 petang dan akan balik pada pukul 6.10 petang. Okey, kita pergi kepada aspek yang pertama. Okey, kita nak tengok pada aspek hormat menghormati. Okey. Jadi murid-murid tahun 1 terutamanya mestilah menghormati guru-guru, kaki tangan sekolah, pengawas sekolah, ketua kelas, pelawak-pelawak dan rakan-rakan sepersekolahan lah. Okey. Yang kedua, menghormati lagu negaraku. Okey, lagu Negeri Selangor dan lagu sekolah yang biasanya akan dinyanyikan pada hari perhimpunan sekolah. Okey, jika kita dibenarkan bersekolah nantilah. Okey, didoakan semoga pandemik COVID-19 ini akan cepat-cepat berakhirlah. Okey, jadi apabila kamu mendengar lagu negaraku, lagu Negeri Selangor dan lagu sekolah, janganlah kamu bergerak, berlari lagi. Dan mestilah berada dalam kedudukan berdiri tegak dan menyanyi dengan penuh bersemangat. Okey.
Okay, kita pergi pada aspek kedua. Tadi Puan Anita, penolong Kanahem telah pun menyebut tentang pakaian. Okay. Pakaian untuk murid lelaki, okay, sebagaimana cikgu percaya bahawa ibu bapa kamu telah pun membeli pakaian untuk kegunaan kamu bagi tahun ini. Okay, iaitu bagi murid lelaki, kemeja putih berkolar dengan pendek dan dimasukkan ke dalam seluar dan bersaku di sebelah kiri. Satu saku di sebelah kiri. Okey, baik. Kemudian mempunyai lencana dan tanda nama pada bahagian atas saku. Okey, bahagian kiri poket, bahagian kiri baju kamu itu hendaklah dijahit atau ditampakkan dengan lencana dan juga tanda nama. Lencana di atas dan tanda nama lah. Okay, nama kamu yang akan diberikan oleh guru-guru kelas kamu nanti. Okay, berseluar biru panjang kehitam-hitaman, bertali leher rasmi sekolah, okay, berkasut kanvas putih atau hitam, berstoki putih bagi yang berkasut putih dan berkasut hitam bagi yang berstoki hitam bagi yang berkasut hitam. Seperti di mana dalam gambar tersebutlah. Okay, tidak dibenarkan memakai kasut hitam bersama stoki putih ataupun stoki putih bersama dengan kasut putih bersama dengan stoki hitam lah. Okay, itu bagi murid lelaki. Okay, kita tengok pada murid perempuan. Okay, murid perempuan mestilah berbaju kurung, leher teluk belanga berwarna putih dan berlengan panjang, berkain sarung berwarna biru kehitam-hitaman dengan labun sesuai. Okay, berkasut kanvas putih atau hitam, berstoki putih bagi yang berkasut putih, berstoki hitam bagi yang berkasut hitam, bertudung putih lengkap dengan lencana dan juga tanda nama. Okay. Baik, aspek yang seterusnya ialah tentang pakaian senaman kamu. Okay, pakaian senaman ni boleh didapati di kedai buku sekolah. Okay, di mana pakaian t-shirt yang boleh dipakai ialah baju t-shirt kurikulum berwarna jingga ataupun baju rumah sukan yang akan kamu dapat mengikut warna rumah sukan masing-masing nantilah. Okay. Yang seterusnya adalah berseluar panjang berwarna biru gelap atau hitam dengan logo SKSJ. Okay. Kalau tak ada yang berlogo SKSJ pun, pastikan seluar kamu tu gelap dan juga hitam lah. Okay. Okay, yang kedua aspek seterusnya masih lagi tentang pakaian dan rambut. Okay, rambut murid lelaki. Okay, seperti mana gambar yang cikgu tunjukkan dalam slide ni. Okay, itulah gaya potongan rambut yang paling sesuai untuk murid-murid sekolah lah. Okay, jadi jika kamu hendak menggunting rambut, bagi tahu kepada tukang gunting rambut bahawa kamu nak gunting rambut mengikut gaya potongan murid sekolah. Okay, jadi gaya potongan murid sekolah mestilah berambut pendek dan tidak berfashion lah. Okay, tidak ada fashion sama ada ada garis pada rambut ataupun terlalu nipis di bahagian kiri atau kanan rambut. Okay. Baik. Bagi murid perempuan yang tidak bertudung, terutamanya non-Muslim lah, okay, boleh berambut panjang tetapi mesti dirandang dengan kemas dan tidak diwarnakan serta tidak berfashion. Okay, untuk barang kemas dan perhiasan, dilarang sama sekali untuk dipakai di kawasan sekolah. Okay. Kita bimbang kalau berlakunya kes-kes kecurian ataupun sebagainya lah. Okey, tentang kedatangan, kamu hendaklah hadir awal ke sekolah pada setiap hari. Okey, uruskanlah masa kamu dengan baik. Waktu bangun kamu uruskan dengan baik supaya kamu tidak lewat hadir ke sekolah pada setiap hari. Okey, jangan keluar dari kawasan sekolah ketika waktu persekolahan kecuali dengan izin. Okey, dapatkan izin daripada guru besar, penolong kanan petang ataupun guru bertugas mingguan lah. Okey. Hanya surat doktor atau surat yang ditandatangani oleh waris diterima sebagai bukti bahawa kamu tidak hadir ke sekolah. Okey. Surat-surat lain tidak diterima. Okey. Murid yang tidak hadir tanpa sebab akan diberi surat amaran. Okey. Kita ada beberapa surat amaran sebelum kamu dikenakan tindakan yang lagi berat lah. Okey. Okey, untuk aspek keempat,
cikgu nak tekankan tentang kebersihan dan kesihatan kamu lah. Okey. Baik. Semua murid wajib menjaga kebersihan dan kesihatan diri, kebersihan bilik darjah, kawasan sekolah dan kebersihan bangunan. Okey, tanggungjawab kita semualah. Okey. Baik. Kemudian buang sampah dan sisa makanan ke dalam bakul atau tus sampah yang disediakan oleh pihak sekolah. Okey. Jangan buang sampah di merata-rata tempat. Okey. Kemudian jaga kebersihan tandas. Okey. Seperti mana kamu jaga kebersihan tandas di rumah, begitu juga kamu menjaga kebersihan tandas di sekolah. Okey. Kemudian jangan meludah di merata-rata tempat. Okey. Kerana ludah kamu tu mengotorkanlah tempat-tempat atau kawasan-kawasan di kawasan sekolah kita lah. Okey, aspek kelima tentang disiplin. Kamu haruslah berkelakuan baik, bersopan santun dan mempunyai sikap bertanggungjawab pada setiap masa. Okey. Jangan membawa, membaca atau memiliki komik, majalah atau apa-apa bahan yang boleh menjejaskan akhlak kamu. Okey. Jangan membawa, menghisap atau memiliki rokok atau vape. Ini dilarang keras. Jangan membawa atau memiliki pemetik api atau mancis. Jangan membawa atau memiliki alat-alat berupa senjata. Okey, menjaga keselamatan harta benda sekolah seperti mana kamu menjaga harta benda kamu atau keluarga kamu sendiri. Okey, tidak mengotorkan atau menconteng dinding, mengoyak kertas pada papan kejertaan sekolah ataupun merosakkan harta benda sekolah. Okey. Murid yang didapati bersalah merosakkan harta benda sekolah dikehendaki membayar ganti rugi kerosakan. Okay. Kalau kamu rosakkan pintu kelas contohnya dengan menendang pintu kelas tersebut sehingga pecah ataupun roboh, pihak sekolah akan meminta ganti rugi lah. Okay. Minta izin terlebih dahulu sebelum masuk ke pejabat, bilik guru besar dan penolong kanan ataupun sebarang bilik. Ini adalah untuk mengelakkan berlakunya sebarang masalah lah, terutamanya kes-kes kecurian. Okay. Kita tak nak minta, tetapi jika berlaku semasa murid-murid berada di tempat-tempat yang cikgu sebut ni, okay, maka menjadi satu masalah besar. Okay. Jadi minta izin sebelum masuk. Okay. Tidak membuat bising ataupun mengganggu perjalanan pengajaran dan pembelajaran. Okay. Di dalam kelas ataupun di mana-mana tempat dalam kawasan sekolah. Okey. Baik. Tidak keluar dari kelas tanpa kebenaran pada guru kelas yang mengajar. Okey. Sebelum keluar, kamu hendaklah meminta izin daripada guru kelas kamu. Okey. Supaya tidak dikenakan tindakanlah jika keluar dari kelas tanpa kebenaran. Okey. Jadi kamu akan ada satu kad yang digantung pada leher kamu jika kamu keluar dari kelas untuk ke tandas ataupun ke bilik-bilik kelas lah. Okay. Seterusnya tidak berada dan bermain di kawasan larangan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Okay. Kawasan-kawasan larangan nanti akan cikgu kamu ceritakan lah. Okay. Untuk perhatian kamu, tempat-tempat seperti di belakang kantin, di belakang bangunan, di belakang makmal komputer tidak dibenarkan untuk bermain. Okey, kerana dibimbangi ada berlakunya masalah-masalah lain lah. Okay, contohnya diganggu oleh haiwan-haiwan berbisa dan sebagainya. Okey. Tidak makan atau minum di dalam kelas. Okey, buat masa ni jika kita dibenarkan bersekolah dalam pandemik COVID-19 ni, mungkin kamu akan dibenarkan dahulu makan dalam kelas. Okey. Tetapi jika dia berakhir, kamu akan tidak dibenarkan makan dalam kelas dan perlu makan di tempat yang dikaskan lah. Okey. Keselamatan jalan raya harus diberi perhatian oleh semua murid. Sebarang kemalangan yang berlaku di dalam ataupun di luar kawasan sekolah mesti segera dilaporkan kepada guru yang bertugas dengan segera. Okey, patuhi arahan guru bertugas dan pengawal keselamatan sebelum keluar dari pagar sekolah. Okey, basikal yang dibawa pula perlu diletakkan di tempat yang dikaskan dengan kemas dan teratur. Okey,
pastikan basikal yang dibawa dalam keadaan baik. Okey, mungkin ada dalam kalangan murid yang suka berbasikal ke sekolah mungkin kerana dekat dengan kawasan rumah. Okey. Jadi letakkan di tempat yang dikhaskan. Okey, pelawat-pelawat setelah mendapat kebenaran guru besar sebelum berjumpa dengan guru atau murid. Okey, aspek yang terakhir ialah aspek kantin. Ini macam cikgu cakap tadi, ini adalah tempat makan kamu dan minum kamu jika jika COVID-19 ini berakhir lah. Okey, buat masa ni kita masih tidak menggunakan kantin lah sebagai tempat makan. Okey, murid hendaklah makan dan minum di kantin sahaja pada waktu rehat yang ditetapkan sahaja. Okey. Masukkan pinggan, mangkuk, gelas dan peralatan lain ke dalam besen atau bekas yang disediakan oleh pihak kantin. Okey. Bersopan ketika makan, gunakan bangku dan meja yang disediakan. Jangan makan sambil berdiri atau duduk di tepi longkang. Okey. Makan dengan sopan maksudnya tidak ketawa, bercakap dengan suara kuat semasa makan. Okey, kemudian kamu dilarang membeli makanan daripada penjaja di luar kawasan sekolah pada masa persekolahan kerana dikuatiri jika berlakunya keracunan makanan akan pihak sekolah akan disalahkan nanti. Okey, jadi belilah makanan yang telah dijual di sekolah. Okey, baik. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Wan Ahmad Kasbeno atas taklimat disiplin sebentar tadi. Cikgu berharap murid-murid SKSJ menjadi murid yang berdisiplin dan bersasiah baik demi masa depan anak didik sekalian. Majlis diteruskan lagi dengan taklimat buku teks SBBT. Dengan ini, saya menjemput Puan Muraskimah binti Yasin untuk memberi sedikit taklimat. Dengan ini, majlis menjemput dan mempersilakan. Terima kasih kepada Saudara Syifawati selaku pengurusi majlis pada hari ini. Puan Muraskimah binti Yasin, Ketua Unit SPBT SK Sijelok. Okay, saya nak ucapkan selamat datang kepada anak-anak murid tahun 1. Clear kan? Okey. Okey, terima kasih. Perkara yang pertama, saya nak bercakap, nak maklumkan mengenai SPBT. SPBT buku teks ni kita akan edarkan kepada murid tahun 1 kita pada 43 hari selepas transisi, dan kita akan maklumkan kemudianlah pada penjaga. Okay, lepas tu buku teks ni kita berikan hanya kepada warga negara. Mana murid-murid yang bukan warga negara kena beli buku di luar lah. Okay. Lepas tu buku aktiviti sekali kita bagi. Okay, lepas tu nak maklumkan saya ada sediakan satu video mengenai SPBT. Mungkin nanti guru SPBT Saudara Syifa akan share waktu lain lah. Okay, lepas tu yang makluman yang kedua, bilik bos kita, SPBT dia ada bagi satu bilik khas iaitu bilik bos. Bilik bos kita berada di sebelah kedai buku je. Kita masuk sekolah, kita terus nampak bilik bos kita. Okay, lepas tu buku SPBT ni adalah buku pinjaman kerajaan yang dibagi kepada kita hanya untuk pinjam. Jadi saya harap tuan-tuan, puan-puan bila dah kita berikan buku teks nanti, harap jaga dengan baik buku. Sayangilah dan hargailah. Buku teks ni perlu dibalut dengan plastik warna putih, tak boleh pembalut warna-warni. Kalau dekat kedai buku kita, kedai buku sekolah kita ada jual pembalut yang magic ni. Pembalut buku tu memang bagus walaupun kena teliti sikit waktu nak balut. Tapi memang bagus, nampak cantik dan kemas. Tak boleh pembalut yang warna-warni bertutup. Kita mesti cover dengan plastik jernih bagi nampak dia punya judul buku subjek. Okay, buku-buku tahun 1 ada, buku teksnya ada 11 buah. Dekat sini nanti waktu saya bagi buku teks pada guru tahun 1 dan anak-anak murid tuan dan puan-puan, kita akan bagi sekali borang ni. Yang ini borang penerimaan buku teks tahun 1.
Okay, bahagian atas ni adalah buku teks dan di bawah ni buku aktiviti. Okay, bila dah bawa balik nanti, saya harap ibu bapa tulis nombor perolehan dekat sini. Nombor perolehan ada di belakang buku teks dan bahagian bawah buku ni, aktiviti ni tanda raih sahaja. Okay, saya dah sediakan satu video yang saya maklumkan awal tadi. Dalam video tu saya ada terangkan lebih detail lah mengenai borang ni. Nanti guru-guru kelas boleh share dengan ibu bapa penjaga tahun 1 Okay, nombor perolehan pun saya dah maklumkan dalam video tu, boleh ambil dekat mana semua. Saya rasa buku teks tu perlu dijaga sebab kalau hilang kena cari baru, ganti. Kalau tak pulangkan dengan lengkap buku teks, anak-anak tuan-puan tak akan dapat buku teks next year untuk tahun depan. Okay, saya rasa itu sahaja bagi unit SPBT dan selanjutnya lebih detail saya akan share kemudian video yang saya telah buat bersama dengan guru-guru tahun 1. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, teruskan. Okey, baik. Terima kasih diucapkan pada Ustazah Murahma atas... Dengar tak? Dengar. Okay, terima kasih diucapkan kepada Puan Muraskrimah atas taklimat SBBT sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan memperkenalkan guru kelas tahun 1 bagi sesi 2021. Untuk makluman ibu bapa dan murid-murid SK Seri Jeluk, sekolah kita telah menukar nama kelas yang lama kepada kelas yang baru, iaitu Budiman, Asal Budiman Ibnu Cekal Ibnu Qayyim, Dedikasi Ibnu Sina, Harmoni Ibnu Haitam dan Ikhlas Ibnu Khaldun. Baik, seterusnya dengan ini tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput guru kelas daripada Ibnu Batuta untuk memperkenalkan diri. Dan ini majlis dipersilakan. Okey, dengar tak? Dengar. Okey, terus. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak semuanya. Ustazah harapkan semuanya dalam keadaan sihat, walafiat. Okey, hari ini hari pertama kita bersuah muka secara online disebabkan pandemik COVID-19. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang kan. Jadi kita terpaksalah berjumpa secara online lah untuk hari ini. Okey. Puan Norma binti Harun merangkap semangat dan lebih positif bila berada di rumah untuk belajar secara online lah. Okey, dan jaga diri, jaga solat, jangan lupa Iqra' dan Al-Quran. Okey, insya-Allah kalau dipanjangkan umur kita akan berjumpa di kelas Ibnu Batuta SK Jeluk. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Norma selaku guru kelas kelas 1 Ibnu Batuta. Seterusnya saya menjemput guru kelas dari kelas 1 Ibnu Qayyim. Dengan ini majlis mempersilakan. Hello. Dengar tak? Dengar, teruskan dulu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid tahun 1 SK Seri Jeluk? Diharapkan semuanya sihat sejahtera. Saya Cikgu Hani, guru kelas 1 Ibnu Hayim. Cikgu harapkan semoga dapat mengikuti program transisi tahun 1 dan PDPC di rumah dengan baik. Akhir kata, saya berharap murid-murid dapat belajar dengan baik. Sekian, terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Puan Hani iaitu guru kelas daripada Ibnu Qayyim. Seterusnya saya menjemput guru kelas daripada Ibnu Sina. Dengan ini majlis mempersilakan. Nampak? Saya. Ada tak? Dengar suara tak? Okey, nampak? Dengar, teruskan cikgu. Dengar. Boleh teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ulang balik ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan selamat sejahtera kepada murid-murid Satu Ibnu Sina. Saya selaku guru kelas Satu Ibnu Sina, Ustazah Nur Ilham binti Amir Harun. Saya mengucapkan selamat datang ke kelas Satu Ibnu Sina dan semoga murid-murid tahun 1 terus bersemangat walaupun kita dalam pandemik. Dapat terus belajar secara maya dengan baik, insya-Allah. Terima kasih. Suara on mic, mic tak on. Okey. Mula. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Nur Ilham selaku guru kelas Ibnu Sina. Seterusnya majlis menjemput guru kelas dari kelas Ibnu Haitam. Dengan ini majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Puan Guru Besar serta barisan GPK, sahabat-sahabat guru semua serta ibu bapa dan juga murid-murid Satu Haitam. Saya Ustazah Hamidah binti Yaakob, guru kelas Ibnu Haitam. Jadi selamat berkenalan semua kepada anak-anak Ibnu Haitam. Jadi di sini saya ingin memberitahu semoga Allah memudahkan urusan kita sepanjang PDPR kita dan insya-Allah kita akan berjumpa kalau habis dah KPP ni, insya-Allah kita akan jumpa di sekolah dan saya berharap ibu bapa dan juga cikgu lain kita dapat bekerjasama dalam semua perkara. Terima kasih. Okay. Terima kasih kepada guru kelas. Terima kasih diucapkan kepada guru kelas Ibnu Haitam, iaitu Puan Hamidah. Seterusnya saya menjemput guru kelas dari kelas Ibnu Khaldun. Dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan. Terima kasih pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang. Saya ucapkan kepada murid-murid tahun 1 ke SK Seri Jelok. Saya harap semoga semuanya sihat walafiat. Ustazah, nama Ustazah Mastura binti Hanafi, guru kelas 1 Ibnu Khaldun. Ustazah akan ajar bahasa Arab, 1 Ibnu Khaldun dan 1 Ibnu Qayyim. Okay. Semoga murid-murid dapat menjalani program transisi dengan baik dan gembira. Akhirnya, selamat menjalani program transisi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua barisan guru kelas tahun 1 bagi sesi 2021 atas pengenalan diri sebentar tadi. Saya berharap para ibu bapa dapat bekerjasama dengan semua guru-guru demi kepentingan anak tuan dan puan. Sebarang permasalahan atau pertanyaan boleh berhubung dengan kami, guru-guru tahun 1 dan pihak pentadbiran sekolah. Dengan ini, berakhirlah taklimat pendaftaran tahun 1 SK Seri Jeluk bagi sesi 2021. Saya, selaku penyelaras tahun 1, mewakili semua guru dan warga sekolah SK Seri Jeluk mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu bapa dan anak didik sekalian. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.